Ya, budak kecil bermain guli. Kita ni bersama Isbalini Jali daripada daerah Belait. Assalamualaikum Isbalini, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dini dan Atul pada hari ini? Kami Alhamdulillah sihat. Jadi kami lihat pun Isbalini ceria. Dan apapun, semoga hari ini perancangan berjalan dengan lancar. Isbalini, kalau Isbalini sendiri dalam keadaan cuaca kita yang indah menentu masa ni, bagaimana Isbalini sendiri meningkatkan kewaspadaan tentang keselamatan kita ni? Bagi saya secara peribadi selalunya akan mengikutilah berita-berita yang disampaikan dan selalu kata orang sediakan payung sebelum hujan lah. Semestinya mendung tu hujan, tapi apa yang penting tani selalu sentiasa berwaspada lah. Baik, sediakan payung sebelum hujan. Tapi kalau saya Isbalini panas pun saya berpayung juga. Bukan hanya hujan, panas pun saya berpayung. Masa ni kan panas terik kan. Tapi apapun, tani sentiasa berwaspadalah meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi Isbalini, kami serahkan kepada Isbalini mungkin banyak informasi dan juga maklumat yang ingin dikongsikan dan pengisian daripada daerah Belait. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersua kita kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belait. Dan pada hari ini kami akan membawakan sesi wawancara bersama Profesor Dr. Haji Ismail bin Opar, konsultasi pengurusan yang akan mengongsikan serba sedikit mengenai dengan budi dan jasa guru bersempena Hari Guru bagi tahun 2024. Kita akan bersama beliau. Assalamualaikum Tuan. Ya, saya. Apa khabar Tuan pada pagi ini? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kita ingin terus saja mengikuti ataupun mengetahui mengenai maksud dan pengertian mengenai budi dan jasa guru. Budi dan jasa guru ini. Terima kasih banyak. Yang sebenarnya bila kita menyebutkan mengenai dengan budi dan jasa ini, selalu kita sebut dan selalu kita jumpa perkataan ini, budi dan jasa guru. Jadi artinya pengertian yang paling senang kalau kita nak tahu bahawa budi itu adalah guru menyampaikan ilmunya dengan kebijaksanaan yang begitu sempurna dan dialaskan dengan kejujuran dan juga kebijaksanaannya. Artinya dialaskan dengan kejujuran dan juga kejujuran dan keihsanannya. Oleh kerana itu, kalau kita nak lihatkan bahawa itu artinya berbudi, bagi jasa pula adalah guru melaksanakan, menyampaikan ilmunya, iaitu melalui gerak laku. Gerak laku ini yang beretika dan juga mungkin sekata mempunyai ada garis-garis yang tertentu. Oleh sebab itu, kalau kita nak katakan bahawa budi dan jasa itu adalah dua perkataan yang digabungkan yang bermaksud, iaitu daripada akal yang bijaksana yang disampaikan atau dilaksanakan dengan sempurna yang beretika. Jadi artinya oleh kerana itulah kita bahawa ilmu yang disampaikan oleh guru-guru itu yang sebenarnya kita tahu. Dan kedua kita faham, yang ketiga kita ingat, yang keempat kita dapat melaksanakan ilmu yang digunakan, yang diberikan oleh guru itu, kita dapat membina iaitu kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Jadi artinya, inilah artinya pengertian budi dan jasa itu tadi. Kalau kita nak sebutkan bahawa orang-orang Hindu lama yang menyebutkan bahawa guru ini sebenarnya adalah orang yang perlu diberi penghormatan dan penghargaan. Artinya orang yang layak diberi penghormatan dan penghargaan ini termasuk ibu bapa. Ibu bapa kita guru-guru. Kerana guru yang pertama ialah ibu bapa, yang kedua ialah guru yang di kelas atau guru yang dia di kuliah. Oleh kerana itu orang-orang Hindu lama, orang ada di falsafah Hindu lama menyebutkan bahawa orang guru-guru yang diberi penghormatan ini disebutkan dengan satu perkataan, iaitu Mahaprana. Mahaprana ini maksudnya ialah guru-guru itu atau termasuk ibu bapa, orang yang dimuliakan. Yang kedua, orang yang dihormati. Yang ketiga, orang yang disayang, yang dihargai. Yang keempat, yang orang disayangi. Oleh kerana itulah guru ini, kerana ilmunya, kita menghormati dia, memuliakan dia, menghargai dia dan menyayangi dia.
Ilmu sebabnya dalam bahasa itulah bahasa Sanskrit tadi, iaitu Mahaprana itu maksudnya ialah inilah penghargaan yang kita tanjung kerana apa? Guru menyampaikan ilmu itu dengan kebijaksanaan, dengan akal yang sempurna, yang dengan berlandaskan kerelaan dan dengan kejujurannya. Itu kalau kita nak sebut bahawa orang-orang kita Melayu juga ada menyebut. Orang-orang Melayu kita menyebut dengan menyusun perkataan yang cantik bunyinya. Orang Melayu mengatakan bahawa guru-guru ini dulukan dia selangkah dan tinggikan dia seranting. Ini maksudnya sebagai penghormatan dan penghargaan pada guru-guru termasuk ibu bapa, bahawa mereka ini kerana ilmunya kita dulukan dia selangkah dan tinggikan dia seranting. Ini ada artinya ini sebagai satu penghormatan yang tinggi kepada guru-guru yang berilmu. Guru-guru dihormati dan dihargai, dimuliakan dan disayangi ialah kerana ilmunya. Dan ibu bapa dihargai dan juga kerana yang asuhannya, pendidikannya itu semua tadi. Oleh kerana itu dalam bahasa Sanskritnya juga bahawa orang yang menghargai, memuliakan guru-guru ini atau ya disebutkan sebagai dalam bahasa Sanskritnya amantram asharam nasti. Amantram asharam nasti. Maksudnya orang-orang yang sentiasa menghormati gurunya atau ibu bapanya, dia hidupnya bercahaya di bumi dan bercahaya di langit. Ganjil bunyinya. Kalau asal apa, ganjil bunyinya. Dia hidupnya, orang yang sentiasa menghormati guru dan ibu bapanya, bercahaya di bumi, ini maksudnya secara mudah. Ialah orang yang hidupnya sentiasa menghormati dan juga menghormati, menyayangi ibu bapa dan gurunya. Artinya dia sentiasa dirahmati dan diberkati hidupnya oleh Allah. Baik. Ini artinya. Baik, Tuan. Ya. Kita ingin mengetahui siapakah sebenarnya orang yang sesuai dipanggil guru ini. Ya, orang yang dipanggilkan orang yang sesuai ini panggil guru ada 5. Kalau kita ikut dari segi orang-orang Jepun, misalnya kata, kerana kalau kita melihat orang-orang Jepun mempunyai gaya dan budaya menghormati orang. Jadi orang-orang Jepun, ahli-ahli falsafah Jepun menggariskan ada 5 golongan. Yang pertama yang dihormati, dihargai, disayangi dan dimuliakan ialah ibu bapa kita. Kerana orang inilah yang mengasuh kita daripada kita kecil hingga kita dapat kerja. Ataupun daripada kecil hingga kita dewasa. Yang kedua yang dihargai ialah iaitu guru kita. Guru kita yang di dalam kelas atau di dalam kuliah. Kerana dalam itu guru ini tadi, dia daripada huruf A hingga kita Z, daripada nombor 1 sampai kepada umur 10. Dan daripada kita tidak pandai membaca hingga kita pandai membaca, lepas itu kita pandai menulis dan kita pandai mengira. Ini guru yang kedua. Yang ketiga ialah ibu bapa ataupun orang-orang tua yang menegur kita, yang menegur kita ataupun membetulkan kesilapan kita. Ini artinya nasihat dan teguran orang tua itu juga dipanggil sebagai guru. Yang keempat ialah raja kita yang sentiasa memberi kemudahan dan juga kesejahteraan dalam hidup kita. Yang kelima ialah iaitu pemimpin-pemimpin negara kita. Jadi pemimpin-pemimpin negara kita itu juga adalah orang yang bertanggungjawab, yang memberikan kita kemudahan, bersesuaian dengan ilmu kita, bersesuaian dengan pengalaman kita, dan bersesuaian dengan kemahiran kita. Jadi artinya orang Jepun menggariskan 5 golongan itu, iaitu ibu bapa, iaitu kedua gurunya, yang ketiga ialah orang tua, yang keempatnya raja kita, yang kelima ialah pemimpin-pemimpin negara. Orang inilah yang disebut-sebutkan, artinya orang yang kita perlu muliakan, orang yang perlu kita hormati, yang orang kita perlu hargai dan juga sayangi. Oleh sebab itulah kita jangan rasanya malu, jangan rasanya segan ataupun rasa hina menghormati ibu bapa kita yang tua dan miskin atau pada guru yang telah besar dan tua. Kerana apa? Kerana budi dan jasa guru-guru itu, walaupun bisa kata sepenuh air di lautan dan setinggi tanah di gunung di daratan, kita tidak akan terbalas budi guru atau guru pemimpin-pemimpin ini tadi. Oleh sebab itu, jangan tunggu esok, kerana umur tidak pernah menunggu dengan kita semua. Ya. Baik, bagaimanakah cara untuk kita menghargai budi dan jasa guru kita ini? Maksudnya,
cara kita menghargai, bagaimana budi dan jasa mereka, bagaimana cara kita menghargai? Ya, ya, cara menyalakan dia, cara menyempurnakan. Yang budinya sebenarnya ni dari segi itulah sebabnya seperti mana kata-kata bahasa Sanskrit tadi, orang yang menghormati dan menghargai guru ini hidupnya sentiasa bercahaya di bumi dan bercahaya di langit. Artinya kalau kita sentiasa dan kekal menghormati ibu bapa kita, guru-guru kita dan juga misalkan pemimpin raja kita, maka ini adalah artinya kita hidup itu sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah. Tetapi kalau kita melihat bahawa secara profesional, orang-orang yang bisa kata orang-orang yang tahu menghargai ini secara profesional, ya pertama selalunya orang-orang yang profesional ini merekodkan nama guru-guru daripada darjah rendah sampai ke darjah tinggi. Ini jarang kita ada lakukan. Yang kita rekodkan kata darjah 1 dulu kita tulis namanya. Darjah 2 kita tulis nama guru-guru yang mengajar kita. Sampai kita masuk ke universiti atau peringkat tinggi, kita tulis nama-nama pensyarah-pensyarah kita. Tidak ada jarang. Inilah orang-orang profesional. Yang kedua, orang-orang profesional yang sebenarnya dengan guru ini, ialah dia merekodkan dan menyampaikan rasa mereka melalui bisa kata canderakat, melalui ucapan-ucapannya, melalui terima kasihnya, melalui misalnya kata hadiah-hadiahnya. Ini semuanya menggambarkan bahawa orang-orang yang sentiasa, orang-orang profesional ini, dia sentiasa mengingati juga mengenangkan guru-gurunya, kerana budi guru yang sebenarnya yang disampaikan guru, ilmu yang disampaikan oleh guru itu kepada kebijaksanaan yang sempurna, yang dilandaskan dengan kejujuran dan juga keikhlasan. Itulah sebabnya dia masih terkenang, masih teringat. Walau bagaimanapun dia tidak akan terbalas budi guru, walau sepenuh air di lautan, setinggi tanah gunung di daratan. Alhamdulillah, terima kasih Tuan mengenai perkongsian sebentar tadi mengenai budi dan jasa guru bersempena ya Hari Guru 2024. Terima kasih Tuan diucapkan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini di Ramai Pagi dari daerah Belait. Terima kasih sekali lagi Tuan.